Saya buat lagi satu video lah. Saya harap-harap moga-moga viral lah. Saya tak ada nak memalukan siapa. Saya cakap terus terang. Tapi saya cerita apa yang saya cakap ni benda yang betul. Bermaksud begini. Kalau saya punya anak, ya. Kalau saya punya anak ni, saya akan bagi didikan, bagi benda yang betul. Pembiayaan dia ke, belanja ke, apa segala lah, benda yang betul lah. Baik. Ini logik akal pemikiran. Didikan yang saya dapat ni, saya kena cakap lah. Korang nak suruh aku cakap lah. Something ni bermaksud, ada maksud yang diri sendiri, tersurat dan tersirat. Nakal siapa pun tak kisah. Siapa pun tak halang lah nakal kan, hiburan. Tapi saya terus terang saya cakap, kalau saya punya nakal ni, saya tak adalah sampai kita nak injak agama ke pelekeh agama. Itu bukan nakal, itu biadab. Itu korang ajar lah. Jadi kalau nakal ni, saya bagi tahu, saya cakap kalau simpulan ni dia pergi klub malam lah contoh, tapi dia tak ada injak agama, masih masuk akal, masih masuk perkara yang haram, dia tak menghalalkan. So dia nak buat, dia buat lah, dia tak menghalalkan. Itu orang yang gentle, orang yang kelas. Dia nak buat, dia buat lah, tapi dia tak menghalalkan. Baik, daripada segi saya ni, logik akal, pemimpin, lebih-lebih Tun M lah, sebab statement kata saya anak. Dia simple sepatutnya kita tak payah, mustahil pencipta silap. Syiah macam ni lah. Syiah ni, dia cakap malaikat salah hantar, ini apa yang pernah pengalaman saya bercampur lah. Malaikat silap hantar wahyu. Sepatutnya Saidina Ali, bukan ke Nabi Muhammad lah. Ini contoh saya bagi. Jadi kes saya ni, dalil saya belum jumpa, bukan tak jumpa, belum jumpa. Tapi bukti dia daripada segi pemerintahan. Jadi mustahil Allah ni, pencipta ni silap. Kau bagi ada rekod, tak boleh kerja, status Perdana Menteri baik. Saya tak ada nak memalukan siapa-siapa, tapi ini saya cakap ni sebab aku dah tak boleh tahan dah ni. Dia sepatut sebagai seorang pemimpin ni, kau tak boleh ni. Kau tak boleh ambil tahu pasal diri kau. Siapa-siapalah. Ambil tahu ni pasal semua. Dia kalau kau fikir kau je makan, kau fikir kau je nak senang, kau bukan jadi pemimpin. Baik kau buat bisnes kau sendiri. Kau jadilah ahli perniagaan. Tak, saya kena cakap. Pasal ini dah lari tajuk dah ni. Saya tak kisah siapa pun. Saya harap benda ni dapat dipercepatkan. Logik akal, kalau anak, dia mesti ada penjagaan, didikan yang betul. Dia ada apa keperluan. Kalau kata tak nak dimanjakan, dia tak perlu kita nak apa benda semua dapat. Cukup mencukupi, itu pun okey. Tapi sekarang ni keadaan saya ataupun aku ni dah teruk dah ni. Setting bertahun-tahun. Jadi aku ni bukan nak buat malu siapa-siapa. Saya bagi tahu, saya cakap tak boleh tahan dah ni. Saya harap sangat tolonglah Sultan ke, kalau boleh tiap-tiap negeri kan, tolong buat sepakat sikit macam mana kan berkenaan saya ni. Mustahil Allah silap. Saya dah bagi tahu benda ni. Kalau tak nak dibawa naik sekarang, jangan di lock, jangan di set. Set ni setting lah. Baik, aku nak top up pun problem ni. Saya nak top up ni masalah ni.
Pinjam orang ni, dah pinjam lah ni. Kenalan-kenalan saya yang boleh mendatangkan hasil ni di-lock. Atas sebab apa ni? Atas sebab apa? Saya cakap kalau anak, dia begini itu hari saya dah cakap tau. Kalau kita ni, ini saya rasa ni salah faham ni. Ini mungkin dah salah ni. Dia begini tau. Saya cakap saya tak pandai agama tau. Tapi tu hari saya ada type dekat status saya berkenaan ayat mutasyabihat. Mutasyabihat ni ayat tinggi lah. Saya pun tak berani nak cakap. Tapi saya bagi contoh. Kalau saya silap, saya minta maaf. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Aku nak macam tergamah pula. Bermaksud, kalau kita pegang ayat tu, boleh. Saya bagi contoh ni, kisah saya ni. Aku bukan nak ceramah agama ni, aku bagi tahu benda betul. Bermaksud kalau kita pegang ayat tu bulat-bulat, betul, cukuplah. Orang tanya Allah dekat mana? Aras. Tapi kalau kita nak faham diri kita sendiri ni, aras dekat mana? Tingkat berapa? Lorong berapa? Contoh. Bermaksud aras tu tempat dia tinggi. Aku yang kena sekolah dengan korang ni, aku rasa ni. Bermaksud ayat tu tadi, ini contoh lah. Kalau kau ambil ayat, kalau siapa-siapa pun ambil ayat tu bulat-bulat. Maksud, solat. Okey, solat. Kalau Quran ni, aku nak kena cakap ni. Pasal aku nampak macam dah lain sangat ni. Quran ni, dia ada takwil dia. Dia ada tafsir dia. Faham ni lain. Tahu ni lain. Bermaksud tadi, ayat tu tadi, saya bagi tahu. Kalau daripada fiqh lah. Cukup kita ambil Allah berada di aras tu, bermaksud aras lah kalau ikut daripada ayat tu. Tapi kalau kita nak faham ni, maksud tempat dia tinggi kan, tak ada yang boleh menandingi. Itu tak, sebab saya rasa ni ada yang tak kena ni, something ni. Saya ke aku ke bukan nak ceramah agama ni, tapi korang ni dah salah ni, dah lari tajuk ni. Bermaksud kita tak boleh pegang ayat tu bulat-bulat begitu, lepas tu biar je. Tanpa ada kita nak ikut macam mana ke. Iyalah, contohlah. Saya bagi contoh. Saya tak mengkaji habis Quran ni. Kalau contoh solat ni, dia tak ada cakap ni kalau dalam Quran ni. Bermaksud rukun-rukun solat ni. Kalau tak silap, kalau saya silap, saya minta maaf. Qauli, qalbi, fiqli. Aku terpaksa cakap ni. Aku bukan nak ceramah agama ni, bhai. Pasal aku tengok ni dah lain ni. Dah lari dah ni. Dah lain dah ni. Ayat yang tadi saya sebut tu, mutasyabihat tu memang ayat tinggi tu. Tapi saya bagi contoh. Saya tak mahir Quran. Saya pun tak faham Quran sepenuhnya. Tapi itu contoh. Kalau kita ambil bulat-bulat, bermaksud bulat-bulat, ada setengah pendapat Allah tak bertempat. Baik, aku bukan nak ceramah agama kat sini. Ni aku nak bagi faham. Korang ni faham. Jangan jadi terlalu jangan langsung tak faham. Kalau tak faham, tanya. Bermaksud, kalau kita ambil ayat tu bulat-bulat, bermaksud Allah tu bertempat. Tapi setengah pendapat cukup sekadar itu. Bermaksud Allah tu berada di aras. Okey, aras tu maksudnya macam mana? Di kat mana? Times Square, Bukit Bintang. Times Square tu apa? Jalan Pudu. Times Square tu bangunan. Dia mesti ada nama jalan. Ada nama dia punya lorong. Macam tu lah. Kes aku ni macam ni. Dia tak boleh ambil bulat-bulat ni. Kes saya ni begini. Dia tak boleh ambil bulat-bulat. Kau tak boleh nak siapa-siapa. Tak boleh nak ambil. Okey, ambil. Tunggu benda tu jadi. Dia kena ada perjalanan, bhai. Motor, kalau nak jalan, kau kena isi minyak. Siapa-siapalah. Kalau dah isi minyak, tayar bocor, kau nak kena betulkan tiup. Baru boleh jalan. Motor, pasal apa orang tak buat tayar petak? Pasal apa orang buat tayar bulat? Pasal mudah berjalan. Kalau orang buat tayar petak, aku dah macam penceramah dah duduk rumah ni, kau tahu tak? Ini bila nak selesai ni? Kalau buat tayar tu petak, macam mana nak jalan?
Macam mana nak jalan? Itu maksud dia. Kau nak siapa-siapa, awak-awak lah. Kena faham. Bermaksud kenapa orang buat tayar motor ni bulat, tayar kereta ni bulat. Mudah untuk berjalan. Bermaksud kenapa tak buat petak? Petak macam mana nak berjalan? Ada yang macam itulah. Boleh jalan. Macam mana nak jalan? Jadi, saya punya fikiran ni, yang saya nampak ni, Tun M ni, saya tak memalukan ke tak ada nak buka aib ni, aku kena cakap. Aku tak tahu macam mana nak cakap ni. Aku kena buat YouTube. Jadi nampak dekat sini, tak berapa jelas ataupun faham mengenai maksud tersurat tersirat. Apa-apa sajalah. Ini saya bagi contoh lah. Kalau kata statement anak, dia dah mesti diperlakukan macam anak. Saya bagi tahu anak-anak Tun M macam mana ni. Cukup pembelajaran dia, cukup apa. So kalau saya ni, kalau dikatakan, okey kita ambil Quran tulis begini. Iya betul. Tapi sepatutnya dia ada susu jalur lah. Sepatutnya dia ada peringkat-peringkat dia lah. Quran, saya tak mahir. Saya cakap terus terang, saya tak mahir. Tapi orang tak start mengaji ni daripada Quran. Maksud kenal huruf, baris, tajwid. Baru ada peringkat-peringkat macam itulah. Jadi itulah ni, bila nak selesai ni, saya minta sangat ni kalau boleh campur tangan lah. Dia kalau kata tak boleh nak selesai, jangan di lock ataupun di setting ni. Aku ni nak top up pun dah payah tau. Kalau emergency ni kat luar ni macam mana ni? Saya bukan nak menjatuhkan siapa-siapa, tapi ni logik akal. Kalau sebagai seorang ayah, dia tahu ini anak, dia dah macam mana nak buat, macam mana. Dia tak ada sampailah saya ke aku nak kena buat YouTube dan mention okey Datuk Seri Najib begini. Saya tertarik dengan Datuk Seri Najib ni bermaksud daripada segi beliau, Datuk Seri Najib ni jaga saya waktu tu saya umur 17 18. Dia jaga. Saya tak tipu, Datuk Seri Najib jaga saya. Datuk Seri Najib jaga saya. Datuk Seri Anwar ni saya tak tahu ni apa masalah ni, apa benda semua kan. Saya pun nak cakap orang ni tak betul, itu air saya kena serang. Baik. Ni saya cerita. Jadi saya kena serang ni, saya ni diberitahu atau bukan diberitahu lah, diberi hint ni, bermaksud anak saudara Datuk Seri Anwar ni serang saya daripada tahun 2017. Sekarang 2023 bye. Jadi itu saya ada keluar statement yang bukan berkenaan Datuk Seri Anwar. Sebab saya diserang daripada tahun 2017. Jadi daripada 2017 ni, Datuk Seri Anwar punya anak saudara ni, Adila nama dia, belajar sekali satu tempat dengan Anis Johana. Jadi saya ni di hint-hint ni, Adila ni lah yang serang saya. Jadi saya pun hantamlah Datuk Seri Anwar. Hantam apa pun, status je pun. Kan? Jadi saya tak ada masalah lah dengan siapa-siapa pun. Berkenaan Datuk ZMED, itu saya ada sound juga tahu dekat status. 2019-2020 saya dah kena. Berkenaan Datuk ZMED. Bermaksud ada yang buat kerja-kerja yang tak bagus lah. Datang ke saya. Tak apalah, cukuplah saya cakap itulah. Saya dah kena tahun 2017. Tapi bila baru-baru ni kena juga. Tak usahlah saya sebut sebab kesian pula. Kalau diambil tindakan pada orang tu, orang pun macam teranaya saya rasa kan. Cukup sekadar itu saya cakap. Maksud itu pun saya dah jawab dah. Saya dah. Tapi saya bagi tahu benda betul. Bermaksud saya dah kena 2019 satu ZMED. Datuk Seri Anwar ni saya kena tahun 2017. Dari 2017.
Datuk Seri Najib ni saya teliti sendiri. Saya teliti sendiri daripada saya ingat dah berapa tahun lah, 7-8 tahun lah. Dah 7-8 tahun, saya ingat dah 5-6 tahun lah. Jadi saya minta lah kalau boleh kan, tolonglah viralkan ke macam mana ke, sepakat ke apa ke. Kalau tak boleh, bermaksud tak boleh nak diambil saya ni sekarang ni, jangan di lock, jangan di set. Dan yang tak ada kena-mengena dengan dalam cerita saya ni, saya nak berkawan dengan siapa tu semua saya punya fikiran tu hak saya. Baik orang tu jahat ke, nakal ke, ligat ke, itu hak saya. Jadi berkenaan PDRM ke, badan-badan uniform ke, dia begini tau. PDRM ni, banyak yang tangkap saya ni cacat. Sebab PDRM ni dia ada ikrar kan, angkat sumpah kan. Saya tak berapa mahir, tapi saya ni dengan PDRM ni saya menghormati. Sebab saya membesar ni dengan PDRM lah. Maksud dikelilingi dengan PDRM, immigration, badan-badan penjawat awam. Jadi saya tahu diri saya agama ni maksud daripada segi pemerintahan. Saya tak boleh pemerintahan lain, tapi bukan tak boleh pemerintahan lain selain daripada Tun Mahathir, tapi bukan bererti itu saya anak. Itu saya benda ni kena faham. Ini lama sikit saya buat ni. YouTube jugalah. Jadi itu statement saya berkenaan diri saya ni agama. Kalau saya tak boleh pemerintahan lain tu apa maksud? Saya tak boleh. Bermaksud tsunami, corona, hujan, bukannya Malaysia, bukannya Ceras, bukan Banatul Razak, bukannya Bangi, bukannya Seremban, bukannya Nilai. Dunia. Macam tu diri saya. Jadi menghormati antara satu sama lain. Tapi saya, statement saya kat sini, saya tak salahkan semua pemimpin lah. Bermaksud saya khawatirkan ataupun saya teliti takut-takut ada yang kata statement saya ni anak. Tapi saya menghormati kalau kata statement ni anak. Tapi logik akal pemikiran, kalau statement anak ni, dia jagalah. Saya atuk Alimuddin saya ni, dia atuk dia ayah. Saya tak membesar dengan atuk saya tau. Tapi dia jaga juga. Saya balik kampung ke tak ada masalah dengan saudara saya. Arwah Umi saya panggil Umi, dia pun jaga saya okey. Saya membesar dengan Umi saya, dengan ibu. Jadi kalau ada problem-problem dulu itu, saya tak tahu apa benda problem ni. Apa yang sekarang ni saya tahu pemerintahan ni diri saya ni. Jadi PDRM, tentera, awak-awak ni, apa yang saya faham ada ikrar. Ada angkat sumpah. Tulis nama Allah Muhammad. Saya ni, kisah saya ni, saya belum jumpa. Bukan tak jumpa. Belum jumpa. Ada dalam Quran. Mengenai pemerintahan ni lah. Saya cakap, Sallallahu alaihi Allah. Itu kisah saya. Cuma dalil-dalil ataupun nas saya belum jumpa. Bukan tak jumpa. Belum jumpa. Jadi, penjawat awam ke apa ke, dia ada ikrar kat situ. Itu tak boleh. Dia kalau bukan menjawab awam pun tak boleh. Pasal dia aku ni agama. Habis apa benda? Jadi itu je. Saya minta tolonglah, percepatkanlah. Kan? Saya tak nak ambil tahu yang benda-benda remeh-temeh karut-karut ni. Pening, semak. Itu je. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.